Terima kasih Perdana Datuk Editor. Saya meneruskan perbahasan Rang Undang-Undang Agensi Pelaporan Kredit ini dengan merakamkan persetujuan saya pada pandangan-pandangan sahabat-sahabat saya yang berucap terdahulu daripada saya. Dan saya ingin teruskan dalam gendala waktu yang ada ini. Pertamanya sebelum daripada membangkitkan apa jua secara lebih khusus akan Rang Undang-Undang ataupun Akta Agensi Pelaporan Kredit 2009 ini yang secara khususnya adalah untuk mengadakan peruntukan mengenai pendaftaran dan pengawalseliaan orang-orang yang menjalankan perniagaan pelaporan kredit. Saya juga pertamanya mahu menyebutkan tentang peri pentingnya pada saya tujuan di sebalik keseluruhan pengenalan Rang Undang-Undang seumpama ini adalah pada akhirnya untuk negara ini dapat terus menambah baik dari sudut pengurusan perniagaan, dengan kata lain dalam mentadbir corporate finance, governance dan sebagainya. Tuan Ketua, sebelum daripada itu saya menyebutkan juga menyambut apa yang sebab saya daripada Bacuk sebutkan tadi. Adapun kalau melihat daripada perspektif financing, pemberian financing, kewangan, umumnya dibagikan kepada dua. Satu yang bersifat debt based, yang dikatakan berdasarkan hutang. Yang satu lagi berdasarkan equity base. Ini secara umumnya dipahami begitu. Dan kita bercakap tentang hutang, mendapat pinjaman, mendapat financing. Dan saya sebutkan bahawa dalam Islam galakannya adalah untuk memperkukuhkan dan harus perdanakan, memperkasakan pinjaman yang bersifat equity base. Tidak kerana Islam itu menyanggah debt based financing, tetapi galakannya dalam Islam itu adalah supaya di sana berlaku perkongsian risiko. Dan kita bercakap dalam persoalan ini pada akhirnya in the final analysis dengan izin adalah bercakap tentang risk management, pengurusan risiko. Sebab itu Islam menggalakkan equity based financing, yang kalau dalam bahasanya itulah wujudnya pasaran-pasaran modal yang bersifat pasaran saham yang keseluruhannya adalah equity base, di mana keterlibatan mereka yang terlibat dalam yang membeli saham-saham itu adalah semacam, ataupun peranan pasaran saham itu adalah pada akhirnya mengagihkan modal. Itu yang digalakkan dalam Islam tentang equity based financing. Kerana debt based financing ini punya masalah, dan ternyata sudah pun dilihat menjadi sebab mengapa menghudumnya dalam krisis subprima, khususnya kepada pemberian pinjaman kepada orang yang tidak credit worthy. Kalau itu disalahkan kerana financing yang bersifat debt based, bukan hanya itu saja, tetapi pengenalan pelbagai produk derivatives, yang pada akhirnya tak perlulah saya sebutkan sekali lagi, di leverage dan menjadi dijual pula dalam secondary market dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku di Dubai, krisis di Dubai, mengingatkan kita bahawa Islamic financing itu pun, saya mengingatkan Menteri, tidak juga bebas daripada risiko ini. Justru itu pengenalan seperti akta-akta ini adalah penting. Dan saya membaca daripada akta ini, Datuk Yang Dipertua, ia adalah untuk bukan saja satu agensi yang dikatakan agensi pelaporan kredit ataupun credit reporting agencies, tetapi pada sekaligus ia bermaksud juga credit rating agencies. Dalam dia melaporkan, dia juga membawa maksud memberikan penarafan ataupun rating. Itu saya kira meninggalkan masalah
yang kalau tidak diperhatikan dalam rang undang-undang ini, kedudukan individu maupun corporate entity, justru kerana apa yang dibekalkan oleh kredit agensi pelapor kredit ini, sekaligus meletakkan seorang pribadi itu ketentuan credit worthiness-nya itu ditentukan. Dan kalaupun ia tidak nyata secara jelas dalam matlamat rang undang-undang ini, pada saya itulah maksudnya. That is the underlying, dengan izin, itulah yang akhirnya berlaku. Jadi oleh kerana itu perlu diperhatikan dengan lebih teliti, ya, kerana kalau cerita sitos, kalau cerita credit tip off services Sdn Bhd dan yang dikatakan oleh sahabat saya Tumpak tadi, ada 19 kredit ataupun agensi pelaporan ini yang telah pun wujud. Tetapi untuk ke depan nanti, saya mengirakan perkara ini ya sudah semacam ia merupakan agensi ataupun kredit agensi seperti yang memberikan penarapan terhadap bonds dan terhadap apa jua pinjaman-pinjaman yang lain yang dibuat. Saya kira perkara ini perlu diperhatikan ya oleh kementerian supaya ia menjadi satu yang tidak perasan. Kita tidak perasan bahawa inilah pada akhirnya it has become credit rating agency sekaligus. Itu yang betul. Saya ingin sebutkan sedikit lagi tentang bagaimana setelah pada 5 April yang lalu lulusnya rang undang-undang perlindungan data peribadi, saya juga turut kecewa seperti mana sahabat saya daripada Selayang, betul ya, menyebutkan bahawa persoalan ketika persoalan ya terkecuali pula daripada akta perlindungan data peribadi itu, yang sekaligus seolah-olah tidak memberikan perlindungan. Ya, ini kita perlu rakamkan di sini juga. Dan saya kira yang dari sudut perincian-perincian lain atau yang dipetua akan kita perhatikan. Cumanya pada akhirnya saya ingat tekankan dalam perbahasan peringkat dasar ini Datuk Dipetua, keseluruhannya ini adalah untuk memberikan ya dan meningkatkan pengurusan risiko dan risk management yang merupakan sebab runtuhnya krisis subprima di Amerika Syarikat dan juga Dubai hari ini. Tetapi setelah kesemuanya nanti diluluskan, persoalannya dalam pelaksanaannya ya, semangat ini bukan saja perlu dibuat ataupun dilaksanakan oleh entiti-entiti yang terlibat dalam perniagaan di Malaysia ini, sama ada usahawan, sama ada corporate entity, konglomerat besar, tetapi juga mesti dibayangkan good governance ini oleh kerajaan sendiri. Dan hari ini seperti mana yang sahabat saya Selayang sebutkan, dalam pemberian pinjaman sebesar ya, dalam krisis the mother of all scandal dengan izin Vicky FZ itu, baru-baru ini juga begitu. Kalau kita perhatikan bagaimana kerajaan pusat memberikan pinjaman, persoalan pinjaman ni, hutang ni, betul ya, saya simpulkan pinjaman ini sebanyak 320 juta kepada sebuah syarikat private swasta ya, Syabas di Selangor ini, dalam pemberian yang saya kira cukup tidak wajar. Pertama, ia adalah berkadar zero interest rate. Kedua, unsecured, tidak punya apa-apa cagaran. Dan ketiganya 20 years backloaded yang boleh dibayar 20 tahun akan datang. Kita menurunkan semua rang undang-undang ini untuk kebaikan good governance dan risk management. Tetapi kerajaan ini, Tuan Dipetua, tidak sedikit pun menunjukkan bahawa mereka committed dan punya political will untuk melaksanakan tuntutan best practice dan good governance. Terima kasih Datuk Yang Ditua. Yang Menteri, Yang Muat Pasin Mas, saya minta maaf dah disebutkan tadi, saya akan panggil Menteri menjawab selepas